berikutan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Dan sangat penting untuk kita menangani isu ini kerana guru ni, setiap guru. Salam sejahtera, saya Maira Aziana Ambikin bernombor metrik 215987. Video ini disediakan khusus bagi memenuhi tugasan kursus LHE 3153 isu-isu dalam pengajaran kesusastraan Melayu. Dalam video ini, saya akan mengupas dua isu utama yang sangat berkait rapat atau signifikan dalam dunia pendidikan yang dampaknya memberi kesan terhadap pengajaran kesusastraan Melayu di sekolah. Isu yang pertama iaitu berkenaan dengan sistem pendidikan di Malaysia hari ini dilihat semakin tidak stabil atau tidak relevan dengan keperluan semasa. Yang kedua, beban kerja guru yang semakin bertambah sehingga menjejaskan keberkesanan PDP termasuk subjek kesusastraan Melayu. Baiklah, hujah saya yang pertama iaitu realiti sistem pendidikan Malaysia hari ini. Sistem pendidikan Malaysia hari ini banyak menunjukkan perubahan dasar dalam masa yang sangat singkat dan kelihatan begitu drastik dari segi pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah, pentaksiran tingkatan 3, serta pelaksanaan semula pentaksiran bilik darjah dan pelaksanaan sistem SPM baharu yang lebih menekankan format digital dan kebolehan murid dalam bentuk deskriptif. Jadi kita dapat lihat perubahan-perubahan ini walaupun mempunyai tujuan yang baik tetapi telah menimbulkan kekeliruan dan tekanan dalam kalangan guru termasuk murid itu sendiri. Jadi guru terpaksa menyesuaikan semula strategi pengajaran dalam tempoh masa yang singkat tanpa sokongan latihan ataupun sumber yang mencukupi. Bukan itu sahaja, sistem kita masih terlalu berorientasikan peperiksaan. Walaupun ada usaha ke arah pentaksiran holistik, pelajar dan ibu bapa tetap mengukur kejayaan berdasarkan keputusan SPM. Jadi tekanan ini menyebabkan subjek-subjek seperti kesusastraan Melayu selalu dipinggirkan kerana subjek ini dianggap iaitu sebagai subjek yang tidak penting dalam penentuan kerjaya atau kemasukan ke pengajian tinggi. Baik, walaupun kurikulum nasional di Malaysia dibina dengan asas yang kukuh, namun pada peringkat pelaksanaan masih banyak perkara yang dilihat tidak seiring dengan perkembangan zaman dan keperluan semasa. Jadi dari sini kita dapat lihat kurikulum hari ini masih terlalu menekankan aspek kognitif dan pencapaian akademik. Sedangkan keperluan sebenar masa depan murid adalah kemahiran insania seperti komunikasi, pemikiran kritis, empati dan kemahiran penyelesaian masalah. Subjek-subjek seperti kesusastraan Melayu sebenarnya mampu menjadi medium utama untuk mengasah kemahiran ini. Namun malangnya, subjek sastra tidak diletakkan pada kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan kita. Hal ini demikian kerana subjek ini masih dianggap sebagai satu subjek elektif yang tidak penting oleh sebahagian besar pihak, termasuklah murid dan pentadbir. Hal yang lebih membimbangkan kita lagi iaitu pengajaran sastra sering terikat dengan bentuk peperiksaan dan tidak membuka ruang luas untuk penghayatan dan ekspresi. Ini jelas menunjukkan bahawa sistem pendidikan kita belum benar-benar mengiktiraf peranan sastra sebagai alat pembangunan nilai dan identiti murid. Dunia hari ini menuntut murid untuk berfikiran global tetapi berjiwa lokal. Sistem pendidikan kita seharusnya memberi keutamaan kepada subjek-subjek yang membentuk watak dan pemikiran seperti subjek kesusastraan Melayu. Hujah yang kedua iaitu beban tugas guru yang melampau. Selain kurikulum yang tidak menyeluruh, guru turut berdepan dengan isu besar iaitu beban tugas yang melampau. Seorang guru bukan sahaja perlu mengajar dan membimbing murid, malah turut memikul tanggungjawab yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, termasuk menyedia dan mengemaskini rancangan pengajaran harian, mengisi data dan laporan dalam pelbagai sistem digital seperti SPL KPN, Dilema, EMIS dan ERPH. Mengurus aktiviti kokurikulum dan program sekolah juga turut menjadi beban tugas kepada murid.
menyemak kerja murid dan menyediakan penilaian, menghadiri mesyuarat, kursus, bengkel, dan audit dalaman. Menghias bilik darjah dan menyertai sambutan peringkat sekolah juga merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh guru. Menurut laporan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), terdapat 70% guru di seluruh negara mengalami tekanan kerja yang tinggi. Bahkan ramai guru mengakui bahawa tugasan bukan pengajaran telah mengambil sebahagian besar masa kerja harian mereka. Jadi hal ini sangat memberi kesan kepada subjek seperti kesusastraan Melayu, khususnya yang memerlukan penyediaan bahan kreatif, pengendalian perbincangan nilai, dan bimbingan berasaskan teks. Apabila masa guru dan tenaga guru terlalu tertumpu kepada tugas pentadbiran, maka dari sini sesi PDP bagi subjek sastra menjadi ataupun bersifat umum serta tidak mendalam dan kurang menarik minat pelajar. Sedangkan untuk pengetahuan semua, subjek ini merupakan satu subjek yang sangat menarik dan banyak melibatkan kemahiran berbahasa murid serta boleh meningkatkan kemahiran berbahasa murid khususnya dalam subjek bahasa Melayu. Kesan terhadap pengajaran kesusastraan Melayu daripada hujah yang telah dibincangkan tadi. Jadi, akibat daripada ketidakpadanan kurikulum dan beban guru, pengajaran kesusastraan Melayu terjejas dalam beberapa aspek penting. Salah satunya ialah guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk membimbing murid secara mendalam tentang konteks karya, nilai dan mesej yang tersirat. Murid juga menganggap bahawa subjek ini sebagai subjek yang sukar dan membosankan kerana pendekatan pengajaran yang terlalu fokus kepada format peperiksaan sahaja. Seterusnya, pengajaran kesusastraan Melayu terjejas dalam aspek bahan sokongan untuk pengajaran seperti modul digital, video dramatik atau sumber interaktif sangat terhad. Bukan itu sahaja, penilaian sastra lebih menekankan kepada ingatan fakta, bukan kepada penghargaan terhadap bahasa, budaya dan emosi. Ini menyebabkan murid hilang minat dan guru pula hilang motivasi untuk mengajar murid dalam bidang tersebut. Sedangkan, seperti yang saya katakan tadi, subjek ini seharusnya menjadi saluran untuk melahirkan insan yang berjiwa, berfikir dan berbudaya. Selain itu, akibat daripada ketidakpadanan kurikulum dan beban guru, pengajaran kesusastraan Melayu terjejas dalam beberapa aspek penting seperti bahan sokongan untuk pengajaran seperti modul digital, video dramatik atau sumber interaktif sangat terhad. Seterusnya, penilaian sastra lebih menekankan kepada ingatan fakta, bukan kepada penghargaan terhadap bahasa, budaya dan emosi. Hal ini menyebabkan murid hilang minat dan guru pula hilang motivasi untuk mengajar subjek tersebut. Sedangkan seperti yang telah dibincangkan tadi, subjek ini seharusnya menjadi saluran untuk melahirkan insan yang lebih berjiwa, berfikir dan berbudaya. Baiklah, seterusnya saya berikan sedikit cadangan penambahbaikan yang mana cadangan penambahbaikan ini adalah penting untuk mengatasi masalah berkenaan dengan isu yang telah dibincangkan sebentar tadi. Yang pertama iaitu mengiktiraf kesusastraan Melayu sebagai subjek teras dalam pembinaan sahsia dan jati diri murid. Yang kedua, pihak berwajib seharusnya menyemak kurikulum agar lebih menekankan keseimbangan antara ilmu, nilai dan kemahiran insannya. Yang ketiga, mengurangkan beban pentadbiran guru melalui pelantikan pembantu pengurusan atau penyelarasan sistem digital. Bukan itu sahaja, pihak berwajib seharusnya mewujudkan lebih banyak bahan bantu mengajar digital dan latihan pedagogi sastra kepada guru. Jadi, melalui daripada cadangan-cadangan ini, kemungkinan sedikit sebanyak dapat mengatasi isu yang telah diketengahkan sebentar tadi. Oleh itu, sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahawa sistem pendidikan Malaysia hari ini harus disemak semula
dengan mengambil kira keperluan sebenar murid dan kesejahteraan guru. Saya ingin menyuruh agar semua pihak termasuk penggubal dasar, pentadbiran sekolah dan masyarakat bersama-sama berganding bahu untuk memastikan kesusastraan Melayu terus relevan dan dihargai dalam arus pendidikan negara kita. Hal ini demikian kerana pendidikan bukan hanya soal akademik tetapi sebenarnya soal pembinaan manusia. Demikian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.